Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Cikgu Hafiz. Jadi pada hari ini kita akan buat paling tidak pun dua soalan, insya-Allah nombor 10 dengan nombor 11 ni. Oh ya, sebelum tu kita masih lagi dalam bab ke-9 matematik tingkatan 4 iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Jadi soalan nombor 10 ni dia kata apa? Kebarangkalian Fauzi lulus dalam ujian matematik dan ujian sejarah masing-masing ialah 0.75 dan 0.8. Hitung kebarangkalian bahawa Fauzi lulus dalam kedua-dua ujian itu. Okey. Macam biasa kita akan buat kita punya gambar rajah pokok dahulu. Dekat sini kita ada dua subjek. So mula-mula kita buat matematik dulu. Okey. Dan option yang kita ada bagi subjek matematik ini adalah sama ada Fauzi lulus ataupun Fauzi gagal. Cikgu buat huruf G lah. Cikgu, mana ada option gagal dia bagi kat sini? Okey, memang dia tak sebut option gagal tu ada di sini. Tetapi ada satu maklumat penting yang kamu kena tahu, iaitu yang ni. 0.75. Dia kata apa? 0.75 ni mewakili kebarangkalian Fauzi untuk lulus dalam matematik. Kamu kena tahu, nilai paling tinggi dalam sesuatu kebarangkalian adalah sama dengan 1. Jadi 1 apabila ditolakkan dengan 0.75 ni, kamu akan dapat 0.25. 0.25 itu sebenarnya mewakili kebarangkalian Fauzi untuk gagal dalam matematik. Okey, sebab itulah kita kena faham daripada maklumat tu apa yang tersembunyi. Okey, kita sambung balik gambar rajah pokok kita. Jadi untuk subjek matematik kita ada kebarangkalian Fauzi untuk lulus dan juga untuk gagal. So kita hubungkan. Kalau lulus dia dah sebut dah, kebarangkalian dia adalah 0.75, manakala kalau gagal kita dah kirakan dah, 1 tolak dengan 0.75 tu kan, kita akan dapat 0.25. Okey, ini kebarangkalian Fauzi untuk matematik lah. Okey, seterusnya kita buat pula untuk sains ke? Oh tak, sejarah Untuk sejarah. Okey, sama juga, sejarah sama ada dia lulus ataupun dia gagal. Okey, katakanlah untuk paper matematik dia lulus, jadi mungkin paper sejarah juga dia lulus atau paper sejarah dia gagal. Betul tak? Okey, begitu jugalah sama macam tadi, dia tak ada option pun yang mengatakan Fauzi ni gagal dalam sejarah. Yang ada 0.8. 0.8 ni mewakili Fauzi untuk lulus dalam sejarah. Tapi kita kena faham, macam cikgu cakap tadi, nilai paling tinggi untuk sesuatu kebarangkalian mestilah sama dengan 1. Jadi kalau 1 tu ditolakkan dengan 0.8, kita akan dapat 0.2 kan. 0.2 tu sebenarnya mewakili kebarangkalian Fauzi untuk gagal bagi paper sejarah. Okey, so dekat sini kalau sejarah ni dia lulus 0.8, itu kebarangkalian dia. Jadi untuk gagal 0.2. Okey. Sama jugalah kalau katakanlah paper matematik dia gagal, mungkin paper sejarah dia lulus, atau paper matematik dia gagal dan paper sejarah pun dia gagal juga. Okey, kebarangkalian sama tak berubah, iaitu kalau lulus 0.8, kalau gagal 0.2. Jadi kita lengkapkan kita punya gambar rajah pokok ni. L jumpa L, mana kata mungkin matematik lulus, sejarah juga dia lulus. Yang ni pula L dengan G, mungkin matematik dia lulus tetapi sejarah dia gagal. Seterusnya G dengan L, maksud dia mungkin matematik dia gagal tetapi untuk sejarah dia lulus. Dan yang terakhir G kepada G, matematik dia gagal, sejarah juga dia gagal. Okey, balik pula kepada kehendak soalan tadi. Dia kata apa? Untuk A, Fauzi lulus dalam kedua-dua ujian itu. Dia lulus kedua-dua ujian, mana kata matematik lulus dan sejarah juga lulus. Jadi kalau kita tengok ruang sampel kita ni, yang mana mewakili lulus bagi kedua-dua subjek? Kita akan cakap yang ni lah, yang cikgu tanda right ni kan. Sebab yang lain ni matematik lulus tetapi sejarahnya gagal. Yang ni pula matematiknya gagal, sejarahnya lulus dan seterusnya lah. Okay, ini saja yang memenuhi kehendak soalan. Jadi L, L, kita tengok dia cabang dia L kepada L. Okay, kita ambil nilai dia, kita darabkan. So dia akan jadi 0.75 darabkan dengan 0.8. Ambil kalkulator, 0.75 darab dengan 0.8, kita akan dapat 0.6. Okay, ni untuk soalan yang A. Okay, seterusnya kita akan buat yang B pula. Untuk yang B, dia kata hitung kebarangkalian bahawa Fauzi gagal dalam kedua-dua ujian itu. Okey, kalau tadi dia lulus kedua-dua mata pelajaran, kali ni dia kata
gagal kedua-dua mata pelajaran. So matematik gagal dan sejarah juga gagal. So jawapan kita daripada ruang sampel ni yang last ni lah, yang GG ni kan. Okay, so sama juga apa nak buat, kita tengok cabang dia G, G, maksud kata G kepada G. Okay, kita ambil nilai dia, kita darabkan. So dia akan jadi sifar perpuluhan 25 darabkan dengan sifar perpuluhan 2. Tengok sifar perpuluhan 25 dengan sifar perpuluhan 2. Darabkan, ambil kalkulator, tekan. Dan kita akan dapat jawapan sifar perpuluhan sifar 5. Okey, ini kebaran kalian untuk dia gagal dalam kedua-dua subjek. Oh, minta maaf ya, anak buah tengah menangis. So cikgu terpaksa pause video sekejap, sambung balik lepas ni. Okey guys, kita kembali semula. Cikgu minta maaf lah atas tangisan yang kamu dengar tu tadi. Itu anak buah cikgu. Okey, biasalah dua beradik kadang bertekar apa semua tu kan. Okey, tadi cikgu dah cakap nilai paling tinggi untuk sesuatu kebaran kalian adalah sama dengan 1, betul tak? Jadi apa nilai paling rendah untuk sesuatu kebaran kalian? Nilai paling rendah adalah sifar. Sifar Jadi ada maksud tau sebenarnya kebaran kalian ni. Dia semakin dekat dengan 1, bermaksud peristiwa tu hampir pasti untuk berlaku. Okey, semakin dia dekat dengan sifar, maksud dia hampir mustahil peristiwa tu untuk berlaku. Jadi kalau dia betul-betul, bila kita kira betul-betul dapat sifar, maknanya kata memang takkan berlaku. Kalau hampir dengan sifar, hampir mustahil untuk berlaku. Kalau kita dapat 1, betul-betul kita dapat 1, maknanya kata peristiwa tu pasti berlaku. Kalau kita dapat dekat-dekat dengan 1, maksud dia hampir pasti untuk berlaku. Okay, contoh macam ni lah. Apa kebaran kalian untuk kita mati? Ambil kau contoh mati terus kan. Kebaran kalian ni adalah 1, sebab memang kita semua akan mati. Kalau cikgu tanya apa kebaran kalian untuk kamu menduduki SPM tahun ni, contohlah, contoh. Itu kita mungkin kena berfikir sedikit. Sebab norma kita dah berubah kan. Takutlah tiba-tiba COVID datang balik, SPM tahun ni tak ada kan. Sebab tahun-tahun sudah memang ada SPM. So kalau tanya tahun lepas, kita akan jawab lah kebaran kalian tu 1. Tapi kalau tahun ni tak berani nak jawab kebaran kalian untuk menduduki SPM tu 1 kan. So ni untuk nombor 10. Sekarang kita akan beralih pada soalan nombor 11. Okey. Nombor 11 ni dia kata apa? Sebuah kotak mengandungi 10 biji mentol. 2 biji daripada mentol itu telah rosak. 2 biji mentol dipilih secara rawak dari kotak itu satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, tanpa pemulangan ni cikgu nak buat garisan dulu sebab takut cikgu terlepas pandang nanti kan. Hitung kebaran kalian mendapat A, 2 biji mentol yang rosak. Okey, tak apa. Macam biasa kita buat kita punya gambar rajah pokok dulu. Okey, kita ada 10 biji mentol kan. Dia kata 2 biji mentol tu rosak. So maknanya kata baki 8 tu elok lah. So cikgu buat yang elok kita ada 8, yang rosak kita ada 2. So total 10 lah. Okey. Lah tak masuk. Macam ni. Okey, yang elok kita ada 8, yang rosak kita ada 10. Jadi total mentol ada 10 biji. Okey, okey, dia buat 2 kali, dia pilih 2 kali. Okey, dia pilih mentol 2 kali, betul. Jadi mentol yang pertama, okey, cikgu buat mentol 1. Mungkin dia terambil mentol yang elok. Betul tak? Atau mungkin juga dia terpilih mentol yang rosak. Okey, seperti biasa kita hubungkanlah. Ini kemungkinan yang mungkin berlaku apabila mentol pertama dipilih, sama ada mentol tu elok atau mentol tu rosak. Katakanlah dia pilih mentol yang elok, terpilih mentol yang elok kan. Okey, jadi mentol yang elok kita ada 8 biji. Daripada keseluruhan mentol ada 10. Jadi 8 per 10. 8 per 10. Sebab ni first pick. Maknanya kata semua tu masih ada dalam kotak tu lagi. Okey, begitu jugalah katakanlah dia terpilih mentol yang rosak. Mentol yang rosak ada 2. Daripada keseluruhan mentol ada 10. Maka dia akan jadi 2 per 10. Ini untuk pick first bab, mentol yang pertama kan. Okey, sekarang kita beralih pula kepada mentol yang kedua. Okey, jadi katakanlah mentol yang pertama tu dia dah terpilih mentol yang elok, mungkin mentol yang kedua pun dia akan terpilih mentol yang elok. Atau mungkin dia terpilih mentol yang rosak. Okey, kalau dia dah terpilih mentol pertama tu mentol yang elok, maka kan dia kata tanpa pemulangan kan. So, asal mentol tu ada 8. Okey, yang elok kan, yang elok asal ada 8. Bila dah terpilih satu yang elok, bila kita nak ambil second bulb tu, yang tinggal cuma 7.
Betul tak? 7 daripada keseluruhan 9. Sebab first pick tu dia dah tak masukkan balik kan, dia letak luar. So asal 10 ada asal ada 10 mentor dah tinggal 9 kurang 1, betul tak? Okey, katakanlah mentor yang pertama tu dia terpilih mentor yang elok. Okey, jadi katakanlah mentor yang kedua pula dia terambil yang rosak. Yang rosak, nilai bilangan mentor yang rosak tu tak terkesan, okey. Dia maintain 2 biji. Okey, tetapi jumlah keseluruhan dia terkesan lah. Daripada 10 biji tinggal 9 biji. Nampak perkaitan dia macam mana Okey. Itu kalau mentor yang pertama elok lah. Okey, katakanlah mentor yang pertama tu dia terpilih yang rosak. Sama juga, mungkin mentor yang kedua dia terpilih yang elok. Ataupun mungkin yang rosak juga. Jadi katakanlah kalau mentor yang pertama tu rosak, dia takkan mempengaruhi bilangan mentor yang elok. Betul tak? Jadi mentor yang elok maintain sebanyak 8 biji. Tapi jumlah keseluruhan dah terkesan. Sebab first pick dah dapat dah mentor yang rosak. Dia tak letak balik kan. So 10 berkurang 1 tinggal 9. Okey. Kalau mentor yang pertama tu rosak, mentor yang kedua pun dia terpilih yang rosak, apa kebarangkalian untuk mentor yang kedua ni? Okey, tengok disebabkan yang pertama dah rosak, okey, dan yang rosak ni asalnya ada 2 biji. Jadi untuk second pick tu yang tinggal sebiji je lah. Okey, sebab tak pulangkan balik. Kalau dia pulangkan balik, tak ada masalah. Dia maintain je 2 biji kan. Awal sampai akhir tu 2 biji. Tapi sebab tak pulangkan balik, betul tak? Kan? So, mentor yang rosak asal ada 2, sekarang tinggal 1. Daripada jumlah keseluruhan 9. Okey, 10 tolak 1, 9. Okey, ni gambar ajar pokok kita. Kita buat ruang sampel lah. Okey. E dengan E apa semua tu kan. Mana kata mentor yang pertama terkena yang elok, mentor yang kedua pun terkena yang elok. Okey, lepas tu E dengan R. Mentor yang pertama terkena yang elok, mentor yang kedua pula terkena yang rosak. Okey, seterusnya R dengan E. Mentor yang pertama terkena rosak, mentor yang kedua terkena pula yang elok. Dan yang terakhir R dengan R. Mentor yang pertama terkena yang rosak, begitulah juga dengan mentor yang kedua terkena yang rosak juga. Okey, balik pada kehendak soalan. Untuk A dia minta 2 biji mentor yang rosak. Jadi kalau 2 biji mentor yang rosak tu, jawapan kita yang ni lah kan. Betul tak? Rosak dan rosak. Okey. Jadi R, R tengok je lah cabang dia. R. Betul tak? Jadi kita ambil je nilai dia. 2/10 dengan 1/9. Yang apa nak buat, kita darabkan je. 2/10 darabkan dengan 1/9. Okey, tekan kalkulator. 2/10 darabkan dengan 1/9, kita akan dapat 1/45. Kalau kamu tukar kepada perpuluhan, kamu akan dapat sifar perpuluhan sifar 2222. Okey, maknanya kata benda ni macam dekat-dekat nak hampir mustahil lah untuk berlaku kan. Macam tu katalah, makin dekat dengan sifar hampir mustahil untuk berlaku. Makin dekat dengan 1 hampir pasti untuk berlaku. Seterusnya yang B, dia kata apa? 2 biji mentol yang elok. Yang elok. Jadi kalau yang elok, di kalangan ruang sampel kita ni, kita akan cakap yang first ni lah. Ni lah yang elok pun, dua-dua elok. Elok dan elok. Okay. So sama juga, E, E maksud dia E yang ni dengan E yang ni. Okay, so 8/10 dengan 7/9. 8/10 darab 7/9. Ambil lah kalkulator tu, tekan. Okay. Akan dapat jawapan 28.45. Kalau tekan tukar kepada perpuluhan, kita akan dapat sifar perpuluhan 622 something apa semua tu kan. Okey, jadi dah selesai. Inilah kita punya solution untuk soalan nombor 11. Okey, sekian dulu untuk video untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada video yang akan datang. Jadi terima kasih buat sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.